Baiklah, tepat pada 9:15 malam. Okey. Marilah kita mulakanlah pembentangan kita untuk sesi yang pertama. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan dan juga adik-adik daripada Kolej Islam Sultan Alam Shah yang sudi untuk sertai program kami pada malam ni. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua kerana sudi meluangkan masa bersama untuk sertai program kami lah. Yang first of all is because of that. Yang kedua adalah berkaitan dengan apa yang kami cuba yang terbaik untuk sampaikan ilmu ataupun perkongsian yang kami dapat kepada kawan-kawan dan juga adik-adik semua. Jadi yang kedua, saya ingin perkenalkan diri. Saya Khaida Sofia binti Muhammad Farid. Saya merupakan ketua bagi komiti bagi program ni. Jadi dalam program ni saya ada beberapa orang komiti di bawah saya, iaitu Aida Maiman, Khairul Faisal, Nil Husna, Hasif Imran dan juga Aida Syahira. Jadi mereka inilah yang sama-sama membantu saya untuk menjayakan program ini. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin mempersilakan Adam Aiman untuk meneruskan sesi pembentangan kita pada malam ini. Tapi sebelum tu, saya nak bagi tahulah dekat semua peserta jika kalian tak keberatan dan tidak ada masalah teknikal untuk membuka kamera. Jadi saya alu-alukanlah kalian untuk buka kamera masing-masing. Sekarang itu saja. Terima kasih Cik Sofia. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada semua. Okey, baiklah. Saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Adam Aiman bin Osman. Saya pun salah satu pelajar diploma mikrobiologi dan kami semua adalah sama kelas lah. Okey, kita tanpa membuang masa lagi, saya teruskan dengan agenda kita yang pertama. Sebenarnya, okey, untuk program ini sebenarnya bukan semata-mata untuk memperkenalkan produk sahajalah. Jadi pada masa yang sama, kami juga ambil kesempatan ini untuk memperkenalkan juga memperkenalkan something. Jadi yang firstly, saya akan perkenalkan dulu mengenai UiTM dan kedua berkenaan dengan program sulam ini sendiri. Okey, baiklah. Jadi tanpa membuang masa, saya teruskan. Okey, baik. Pengenalan UiTM sebenarnya. Okay. UiTM atau kita selalu panggil Universiti Teknologi Mara, yang ini merupakan sebuah universiti awam di Malaysia yang berpusat di Shah Alam. Yang ini ditubuhkan pada tahun 1956, yang ini sebagai Dewan Latihan Rida yang terletak di Petaling Jaya. Jadi sebelum ni pun nampak dia punya UiTM ni pun sudah ditubuhkan sebelum merdeka lagi, dan nama sebelumnya adalah Institut Teknologi Mara ataupun sebagai ITM, dan diubah namanya menjadi Universiti Teknologi Mara. Jadi yang seperti mana kita tahu yang memang famous pun UiTM ni memang dekat Shah Alam lah. Kampus-kampus lain ni pun mungkin tenggelam sikit lah kot. Tapi apa yang memang nampaknya adalah UiTM Shah Alam lah. Jadi UiTM Pilah ni pun merupakan salah satu jugalah cawangan UiTM tu. Okay, saya tembung. So UiTM juga membuka pintu kepada lebih kurang 50 ya. Okay. UiTM ni sebenarnya membuka lebih kurang 50 pelajar masa awal-awal dululah, dengan fokusnya untuk membantu orang Melayu di luar bandar. Okay, jadi sebenarnya kan kita pun dah tahu UiTM apa tujuan dia sebenarnya. That's mean sekarang ni pun memang dia utamakan masyarakat Melayu dan Bumiputera, kaum Melayu dan Bumiputera sebagai salah satu anjakan ataupun salah satu usaha untuk menaikkan lagi martabat. Nak kata martabat tu bukanlah macam menaikkan lagi kita punya orang Melayu dan Bumiputera punya darjat tu, bukan. Cuma kita punya pengetahuan dan mudah untuk belajar lah daripada mungkin bangsa-bangsa lain juga tak ada masalah pun, sebab kiranya ada juga universiti lain juga dibuka untuk mereka. Jadi UiTM ni adalah untuk khusus untuk warga Malaysia, yakni orang Melayu dan Bumiputera. Okay. Lepas tu dari sejak itu UiTM telah berkembang menjadi institusi pendidikan tinggi terbesar di Malaysia lah, dengan infrastruktur fizikal, organisasi kaki tangan, jadi akademik dan bukan akademik, dan pendaftaran pelajar.
Okey, lepas tu UiTM kampus Kuala Pilah juga merupakan salah satu daripada cawangan Universiti Teknologi Mara yang terletak di Negeri Sembilan Darul Khusus lah. Dah confirm lah Malaysia kan. Okey, UiTM pun memang dekat Malaysia je, tak ada tempat lain. Sama juga macam universiti lain juga. Yelah, macam nak katanya memang khusus kat Malaysia je lah. Okey, kampus ini ditubuhkan di Kuala Pilah pada bulan Jun 1999. Nak kata baru lagi pun tak jugalah, kiranya dalam nak kata dah lebih 20 tahun jugalah penubuhan UiTM kampus Kuala Pilah ni. Jadikan kampus ni nak kata terbaru tu tak untuk negeri di Malaysia ni dan tak akhir untuk UiTM pada ketika itulah. UiTM Kuala Pilah ni kiranya penubuhan yang tak akhir jugalah untuk dalam penubuhan UiTM sebenarnya macam tu. Jadi sekarang ni pula kampus Kuala Pilah merupakan kampus induk bagi UiTM Cawangan Negeri Sembilan di samping kampus Seremban dan kampus Rembau. Okey, jadi saya nak simpulkan untuk pengenalan UiTM, UiTM Kuala Pilah sekarang ni adalah merupakan kampus induk untuk kampus dalam Cawangan Negeri Sembilan lah. So kampus Cawangan Negeri Sembilan ada 3. That means ada kampus Kuala Pilah ni lah salah satunya, kampus Rembau dan kampus Seremban. Jadi nak katakan, nak ikutkan setiap kampusnya ada dia punya kos yang berbeza-beza. Jadi untuk pengenalan kos tu pula itu akan lebih kemudian lah dan boleh search sendiri nanti dalam internet. Okay, baik. Okay, next pula saya akan terangkan mengenai Sulam. Sulam ni adalah program yang kami buat pada hari inilah. Okay, baiklah. Sebenarnya Sulam ini adalah salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggabungkan objektif pembelajaran kursus dengan khidmat komuniti yang melibatkan pelajar IPT iaitu kami sendiri dan untuk berinteraksi dengan komuniti bagi menyelesaikan permasalahan setempat dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang kami pelajari lah. Okey, baiklah. Macam yang kamu semua tahu yang kami pun sedang menjalankan program ini kan, program Sulam. Jadi sebenarnya nak katakan objektif dia untuk memberikan macam pendedahan lah apa mengenai subjek ataupun pengisian apa daripada pelajar IPT tu ajar. Dan sekarang ni saya rasa baru UiTM sahaja baru buat program Sulam ni. Jadi ini pun saya rasa baru lagi dalam semester lepas, dalam tahun lepas jugalah baru diperkenalkan Sulam ni. Jadi nak katakan Sulam ni nak kata boleh memberikan impak lah kepada komuniti disebabkan sekarang ni nak kata Sulam ni sepatutnya kita akan buat secara fizikal tapi sebabkan COVID dan kes sekarang ni kita tak bolehlah kita banyakkan kepada macam pergi pendedahan sahajalah. Kalau boleh buat secara fizikal kami akan mungkin datang tempat itu dan kami akan berkenalan lebih lagi dengan komuniti setempat itulah. Jadi nak katakan program Sulam ni nak kata dia nak merapatkan lagi hubungan dengan masyarakat setempat lah dan bukan sahaja semata-mata kami belajar dan habis dekat kertas exam sahaja. Jadi benda ni boleh diaplikasikan macam adalah kita boleh gunakan apa ilmu kita ada tu untuk aplikasikan kepada masyarakat, bukan semata-mata untuk diri kita sendiri sahaja. Okey, saya rasa itu sahaja. Saya kembalikan kepada Cik Sofia. Terima kasih. Terima kasih Adam. Jadi saya akan teruskan pembentangan dengan pengenalan dan juga latar belakang produk kami lah. Okey, saya nak tanya awak semua lah. Awak semua tahu tak sebenarnya kebanyakan sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang ada kat pasaran sekarang ni kebanyakannya secara genetiknya saintis-saintis yang bijaksana ni telah mengubah suai untuk menghasilkan hasil yang lebih mesra pengguna. Kalau korang tak tahu sebenarnya sekarang ni sebenarnya kalau nak diikutkan boleh kata banyak sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang kat pasaran sana yang kita senang untuk beli adalah hasil daripada ubah suai genetik yang telah dilakukan oleh saintis-saintis untuk dipasarkan di pasaran. Jadi dalam skop produk kami ni saya akan lebih memfokuskan kepada buah tomato lah. Jadi saya nak share lah satu fakta
pasal buah tomato ni. Sebenarnya pada asalnya sebelum tomato yang kita dapat lihat dekat pasaran sekarang ni, asalnya buah tomato tu dia sebenarnya mudah rosak kerana ciri-ciri asal genetiknya tu sendiri ia membenarkan patogen yang jahat ni untuk serang dia dan menyebabkan tomato tu rosak. Jadi macam in term of mesra pengguna tu taklah kan. Jadi buah tomato ni yang telah diubah suai secara genetiknya, yang pertama telah dilakukan oleh saintis-saintis di USA pada tahun 1994 bagi tujuan untuk pemasaran secara meluas lah pada waktu itu. Jadi buah tomato yang telah diubah genetiknya dapat hasilkan buah yang lebih tahan kepada sebarang racun serangga dan juga patogen-patogen yang jahat. Dan saintis-saintis ini telah menghasilkan satu semburan di mana semburan ini dinamakan sebagai antisense of diethylene. Ethylene ini sebenarnya merupakan satu hormon yang ada pada buah tomato yang membantu pemprosesan untuk buah tomato itu lebih cepat ranum. Jadi antisense ni bermaksud dia akan melambatkan proses keranuman buah tomato itu sendiri. Jadi bila semburan ini dah diperkenalkan dekat pasaran, jadi buah tomato yang dihasilkan tu boleh dipasarkan dalam masa yang lama dan boleh dipasarkan di tempat yang lebih jauh. Jadi sasaran pemasaran buah tomato tu yang kita makan sekarang ni pun adalah hasil daripada pengubahsuaian genetik yang ada pada tomato tu sendiri. Okay, seterusnya kita akan lebih menjurus kepada fokus produk kita, di mana kami telah mengetengahkan satu idea di mana kami ingin melakukan inovasi terhadap buah tomato ni sebagai penambah rasa dalam masakan ataupun dalam makanan. So, asalnya kita tahu kewujudan sos tomato ni kita nampak dekat pasaran macam biasa kan, kat pasar raya apa semua tu. Tapi sebenarnya asalnya sos tomato ni diwujudkan untuk sebagai penggantian kepada lada pada zaman dulu yang dikeringkan, yang digunakan dalam masakan sebagai perasa makanan. Ini zaman di Eropah lah. Lepas tu sekarang ni sos tomato ni senang untuk didapati di pasaran dalam bentuk separa pepejal. Maksudnya macam dalam bentuk liquid form lah. So, apa yang kami telah come out dengan satu idea ni, di mana kami ingin menukarkan sos tomato ini yang berbentuk separa pepejal tu, which is in the liquid form, menjadi bentuk pepejal dalam bentuk kepingan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan lebih terperinci lah tentang kategori produk yang kami ingin hasilkan ni. Okey, produk makanan yang telah diinovasi ni dari segi pembuatan dan pembungkusannya adalah berbezalah daripada asalnya. Asalnya kita dapat lihat sos tomato yang berada di pasaran, di pasar raya itu dalam bentuk separa pepejal, which is in the liquid form. Dan dalam packaging pembungkusan dalam botol dan juga dalam plastik. Kalau macam kita nak beli secara banyak kan, kita dapat tengok macam ada yang dibungkus dalam plastik kalau nak beli secara banyak. So dalam hal ni kita akan membuat satu inovasi dalam sos tomato tersebut yang lebih mesra alam dan juga mesra pengguna, di mana dari segi pembungkusan dia kami menggunakan edible plastic, which is kalau korang pernah dengar lah, edible plastic ni telah digunakan oleh syarikat Coffee Bean. Kalau macam korang ada pernah tengok video, mereka telah ada pengguna yang menggunakan straw daripada Coffee Bean tu untuk dimasak dan dijadikan sebagai mie spaghetti. Kalau korang ada pernah lah nampak perkongsian pasal betul ke straw coffee bean ni boleh dimakan dan selamat dimakan. So that is one of the proof yang maksudnya edible plastik selamat dimakan lah oleh manusia. Cumanya in term of rasa tu kita tak banyak komen lah, sebab memang it is actually secara asalnya pun memang benda tu
diproduce, dihasilkan bukan untuk sebagai penambah rasa dalam makanan kan. Lepas tu macam lebih mesra alam dan juga pengguna. Yang in term of penggunaan edible plastik tu adalah lebih mesra alam. Dari segi mesra pengguna, macam saya nyatakan tadi untuk hasilkan terhadap kepingan sos tomato tu sendiri, namun pun sos tomato dalam bentuk kepingan kan. Jadi kepingan tu korang boleh bayangkan tak macam cheddar cheese yang dalam bentuk segi empat tu. Jadi macam itulah kami nak hasilkan kepingan sos tomato tu. Jadi sebab itulah dia lebih mesra pengguna. So macam most of the time user boleh bawa sos tomato ni pergi mana-mana. Tanpa perlu risau yang kandungan sos ni akan rosak. Okey. Seterusnya saya ingin titik beratkan tentang point edible plastik tadi tu. Dia macam saya cakap tadi lah, dia lebih mesra alam. Di mana maksudnya mesra alam tu sama ada kita boleh makan benda tu ataupun benda tu boleh senang diurai. Maksudnya dia tak akan menyebabkan pengumpulan plastik yang mengambil masa beratus tahun untuk terurai. So dia lebih selamatlah untuk digunakan. Lepas tu secara macam logiknya lah, bila dah dibuat dalam bentuk kepingan, of course dia lebih ringan untuk dibawa berbanding sos yang dibungkus dalam botol ataupun plastik yang macam kita dapat tengok dekat pasaraya. Seterusnya kawan saya akan bentangkan tentang bahan-bahan yang diperlukan dan juga proses pembuatan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kepingan sos tomato ini adalah seperti kulit tomato yang dah dimasak, cuka yang telah disusun, gula tebu, pektin buah, sekam siwa atau dikenali sebagai siling khas, garam kosher, serbuk bawang besar dan akhir sekali serbuk bawang putih. Kulit tomato ni akan jadi bahan asas yang digunakan dalam jumlah yang besar sepanjang proses pembuatan ni dilakukanlah. Bahan macam gula tebu, garam kosher, serbuk bawang besar dan serbuk bawang putih itu pula akan digunakan untuk mengimbangi rasa sos dan rasa sos yang kita buat tu. Untuk serbuk yang pektin buah ni pula akan merupakan satu ejen pemekat yang digunakan dalam makanan. Lepas tu, saya rasa mungkin ni kali pertama semua orang dengar tentang sekam psyllium kan. Sebenarnya tersebut serat yang dapat bantu untuk merendahkan kandungan kolesterol dalam makanan. Untuk kaedah pembuatan ni pula, sebenarnya kaedah pembuatan ni agak mudah sebenarnya. Pertama sekali, semua bahan yang saya telah nyatakan tadi akan dimasak dan digaul sehingga sekata. Dan pastikan dapat rasa yang seimbang waktu akhir masakan itu. Kemudian, sebahagian bahan yang dimasak tadi akan dimanfaatkan dalam pencetak segi empat ketat berukuran 5.5 cm x 5.5 cm untuk hasilkan untuk kepingan sos tomato yang lebih praktikal untuk digunakan. Seterusnya, sebahagian tadi akan dikeringkan menggunakan mesin penghirat pada suhu 60 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 6 jam. Mesin ini berfungsi untuk mengeringkan makanan secara sekata dan mengekalkan kualiti makanan tersebutlah. Jadi akhir sekali, bila kepingan sos ni dah sedia untuk dibungkus, kita akan balutkan 10 keping sos tomato tersebut dengan edible plastik yang kita nak gunakan. Kemudian kita akan seal plastik tersebut dengan mesin sealer plastik dalam keadaan vacuum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berkongsi cara untuk menggunakan kepingan sos tomato ini. Okey, seperti yang kita tengok dalam slide sekarang, kepingan sos tomato ini digunakan sebagai penambah rasa dalam makanan. Sebagai contoh, kita boleh guna kepingan sos tomato ini dalam burger, sandwich dan juga makanan bergoreng yang lain. Contohnya kalau kita pergi jamuan, majlis hari jadi, kenduri, mesti ada makanan bergoreng yang macam nugget, sausage tu kan.
Okey, daripada kita guna sos yang dalam botol tu, yang kita kena goncang-goncang lepas tu kadang tumpah tu, kita gantikan dengan kepingan sos tomato. Selain daripada itu, kita boleh juga gunakan kepingan sos tomato ni dalam makanan yang kita masak. Contohnya macam nasi goreng. Kalau kita masak nasi goreng, kita bubur sos apa dalam tu? Misalnya kita letak sos tomato, sos cili, kicap, sos tiram kan? Jadi kita boleh gantikan dengan kepingan sos tomato. Masukkan je dalam kuali tu, kacau-kacau dah siap. Okay. Lepas tu yang paling penting sebenarnya, kalau kita bandingkan kepingan sos tomato ni dengan sos yang sedia ada di pasaran, kepingan sos tomato ni lebih sihat. Sebab apa? Sebab dia bebas bahan pengawet, bebas gluten, bebas perasa tiruan dan juga kurang kandungan laktos. Kami. Jadi sekarang adalah sesi soal jawab. Saya akan buka pementasan ni untuk sesi soal jawab. Mungkin kami boleh terima 1 ke 2 soalan untuk kami jawab daripada peserta. Ada sesiapa yang sudi untuk tanya soalan? Saya ada soalan. Minta maaf, boleh perkenalkan diri? Okey. Nama saya Nurhana binti Badrul Syam. Okay, so saya nak tanya satu soalan. Jadi kalau kita tengok berdasarkan perbincangan tadi kan, berkenaan dengan kepingan sos tu, jadi macam mana cara untuk kita simpan kepingan sos tu? Itu saja. Okey. Untuk pertanyaan Nurul Hana tadi, kalau awak perasan tadi kawan saya ada membincangkan yang proses ni kita gunakan proses pengeringan. So secara fizikalnya kepingan sos ni kering, so dia tak perlu diletakkan dalam itu je. Ada apa-apa soalan lagi? Terima kasih Hana atas soalan tersebut. Selain itu, saya ada soalan. Okey, bagi dulu. ya, boleh awak perkenalkan diri sebab akak tak nampak muka awak. Okey, nama saya Muhammad Ijazli bin Muhammad Fadli. Okey, saya ada 2 soalan sebenarnya. Okey, soalan pertama saya tentang saya macam tanya tentang macam expired date untuk sos yang diinovasikan ni, macam mana dengan kadar tahan lama dia? Adakah dia sama dengan sos yang ada di pasaran ataupun dengan inovasi yang telah diadakan ini dia boleh menambahkan lagi dia punya tempoh expired date dia tu? Dan soalan saya yang kedua, apabila produk ini diinovasikan dalam bentuk yang kepingan ataupun yang lebih kecil, adakah kita perlu beli dengan satu jumlah yang banyak sebab sos ni kan satu benda penyedap makanan, kita katakan macam kalau kita macam bahan-bahan gorengan, kita perlukan kuantiti yang banyak lah untuk kita nak sekalikan dengan makanan untuk lebih sebati dengan kita punya pemakanan kita. Tapi soalan saya, adakah dengan inovasi di dalam kek ini perlukah customer tu beli dengan kadar yang banyak untuk contohnya macam tadi ada kata nak makan waktu buat kenduri ke, nak buat nasi goreng ke apa kan. Jadi nasi goreng kan macam contoh kalau kita nak buat nasi goreng kan perlukan kuantiti sos yang banyak lah. Adakah dengan kepingan tu cukup dan memadai untuk goreng, nak goreng ke ataupun nak cicah sekali dengan pemakanan anak bila kita makan tu? Itu soalan saya. Terima kasih. Alright, terima kasih atas soalan yang diajukan. Mungkin kawan saya Khairul Faisal boleh menjawab soalan yang pertama? Untuk pertama sekali saya terima kasih atas soalan yang diberikan. Atas 2 soalan lah. Yang pertama soalan dia pasal tempoh expired date kepingan sos tu adakah sama dengan sos lain ataupun lebih baik lah kan. Okay, untuk saya menjawab untuk soalan yang pertama, since kepingan sos ni sebenarnya telah berada dalam bentuk pengeringan ataupun bentuk pembenjalan sepenuhnya, of course lah kita tahu secara logiknya ataupun fizikalnya kepingan ni akan lebih tahan lama berbanding sos yang cair ataupun sos yang berada dalam botol. Sebab dia sos ni
kurang terdedah kepada sebarang bakteria di luar ataupun sebarang patogen yang boleh merosakkan kualiti sos ni sendiri. Satu lagi, sos ni lebih tahan kerana disebabkan oleh plastik vacuum yang tahan dengan antibakteria ataupun sebarang kelembapan yang berlaku dalam sos tersebut yang menyebabkan sos tersebut akan rosak. Melainkan kalau packaging sos tersebut sendiri yang rosak ataupun terbuka ataupun kita yang lupa untuk simpan kepingan sos tersebut dalam keadaan baik. Itu untuk tempoh expired kepingan sos lah. Untuk soalan yang kedua berkenaan dengan penggunaan kepingan sos itu sendirilah. Okey, sebenarnya penggunaan kepingan sos ni adalah innovation semacam kalau kita tahu sebagai kepingan cheese. Cheese asal dia sebagai satu ketul kan. Tapi inovasi dia kita kepingkan cheese tu. So sama juga dengan sos ni. Sos asal dia sebagai liquid ataupun cair. Kita kepingkan sos tu untuk tahan lama dengan penggunaan yang betul lah. Kalau macam contoh kita guna masakan, kita buat chicken butter, kita gunakan mentega dengan cheese lah. Cheese kita tak letak seketul kan, kita akan letak sekeping ataupun 2 keping saja. So sama juga macam sos keping. So kalau kita masak, penggunaan masakan tu tertentu berapa milimeter ataupun penggunaan sos tu sendiri. Kalau contoh kalau sos biasa kita guna 2 sudu, maybe dalam sos keping tu kita boleh letak sekeping saja. So kita tak perlulah beli banyak-banyak. Macam kita simpan stok keping cheese, so macam itulah kita simpan juga stok untuk sos keping ni. Itu saja. Saya harap jawapan saya dapat menjawab soalan. Terima kasih. Terima kasih Kak Faisal. Saya nak tambah sikit lah untuk menjawab soalan yang kedua tu. Tadi adik ada cakap kan macam mana sos kepingan ni nak digunakan untuk dalam masakan yang banyak macam untuk kenduri ke. Okey, asalnya sebenarnya kenapa sos ni dibentuk dalam bentuk kepingan macam cheddar tu is because of untuk jadikan sos ni lebih mesra pengguna. Maksudnya sos ni boleh dibawa ke mana-mana, maksudnya untuk sebagai macam grab and go. Maksudnya bukanlah untuk tujuan masakan yang perlukan ingredient yang banyak. Jadi mungkin awak membuat akak membuka satu idea di mana mungkin kami boleh menggunakan ingredient yang sama untuk hasilkan sos di mana sos yang lebih sihat, di mana kandungan tu macam tadi kawan akak ada present, kandungan sos kami ni adalah bebas bahan pengawet, bebas daripada berasa tiruan, bebas daripada gluten, bebas daripada apa tadi? Aku tak ingat, tapi lagi satu bebas daripada kandungan fruktosa yang tinggi, gula yang tinggi. Jadi mungkin kami boleh menghasilkan satu inovasi sos yang lebih sihat dalam bentuk separuh berjalan. Maksudnya dalam jumlah yang banyak, tetapi dari segi packaging, pembungkusannya adalah macam dalam plastik lah kalau jika sos tu nak digunakan dalam masakan yang besar, maksudnya masakan yang banyak. Macam tu. Saya harap akak dengan kawan akak dapat menjawab soalan adik tadi. Okay, terima kasih atas semua soalan. Jadi, as for now, kita telah tamatlah untuk sesi yang pertama, iaitu pembentangan daripada kami pelajar semester 5, semester terakhir, jurusan Diploma Microbiology.